Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Saya merupakan bekas seorang guru. Saya pernah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Saya kini telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan yang baru saya mulakan pada tahun lepas, 2021. Kini usia perniagaan saya baru saja berusia setahun 6 bulan. Saya telah menghasilkan lebih kurang 116 buah buku. Buku saya sendiri, buku akademik jenama Syahril Osman sejak tahun 2017 dan buku tersebut telah pun dipasarkan di sekolah-sekolah antarabangsa dan pada tahun ini akan dipasarkan lagi 30 buah buku saya ke sekolah-sekolah kerajaan. Pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang dua perkara. Yang pertama tentang passion kita untuk menjadi seorang guru dan mungkin video ini sesuai untuk guru-guru muda ataupun sesiapa saja yang mendengar boleh mengambil motivasi dan inspirasi daripada apa yang ingin saya kongsikan di sini. Dan yang kedua saya ingin kongsikan uh, tentang sikap sesetengah guru yang mungkin selalu merungut dengan tanggungjawab yang diberikan. Baik, isu yang pertama dulu saya ingin kongsikan perkara yang pertama tadi, iaitu tentang passion untuk menjadi seorang guru. Untuk pengetahuan, apabila seseorang itu ada dalam diri dia mempunyai passion yang kuat bekerja dalam sesuatu bidang, dalam satu industri, minat yang ingin diceburi itu, contohnya untuk menjadi seorang guru, contohnya. Uh, Betul-betul lah kita mesti ada satu sikap untuk menjadi seorang guru. Contohnya pada saya dahulu, semasa saya mula-mula mengajar dulu, kira-kira 20 lebih tahun yang lalu, sewaktu itu tahun 2000, saya baru saja grad di Universiti Melaya pada tahun 2000, 1999 dan memulakan karier yang pertama pada tahun 2000. Pada waktu itu, mungkin saya mengikut jejak arwah ayah saya iaitu seorang guru dan saya juga masa kecil pun suka lihat ayah saya menjadi seorang guru dan bercita-cita menjadi seorang guru. Jadi apabila saya telah berjaya menjadi seorang guru, saya bekerja sebagai seorang guru dan tetapi saya tidak tahu pun berapa gaji saya pada masa itu. Bayangkanlah, selepas 3 bulan saya dapat gaji untuk 3 bulan pertama, barulah saya tahu, oh gaji saya banyak ni. Maksudnya semasa saya nak masuk mengajar sebagai seorang guru tu, saya tidak tanya pun, saya tidak tahu pun berapakah gaji saya yang ditawarkan untuk mengajar pada masa itu. Lihatlah betapa saya hanya mementingkan passion saya untuk mengajar dan bukannya mementingkan berapa gaji yang saya dapat. Jadi saya rasa ini boleh menjadikan satu inspirasi kepada anak-anak muda kalau nak bekerja tu betul-betul minat dalam bidang kita, tidak mengutamakan sangat tentang gaji. Macam saya sendiri, bukan saya tak nak tahu, tapi saya tak terfikir pun untuk mengutamakan gaji. Sebab yang penting saya dapat kerja pada masa itu untuk bekerja sebagai seorang guru. Jadi kepada anak-anak muda yang lain, sebenarnya janganlah mementingkan gaji sangat. Memanglah kalau kita nak gaji yang besar, yang selesa, yang mampu menampung perbelanjaan seharian kita dan boleh membuat simpanan sedikit pada setiap bulan. Tetapi jika kita dapat gaji yang kecil sekalipun, bersyukurlah dan cuba dulu kerja itu. Kerana daripada gaji yang kecil akan naik kalau kita menunjukkan kualiti kerja yang bagus, sudah pasti majikan akan menaikkan kita gaji. Ataupun semasa kita bekerja dengan gaji yang tak seberapa itu dan kecil itu, dalam masa yang sama, kita boleh memohon kerja lain yang boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi. Dan apabila kita dapat tawaran gaji yang lebih tinggi, bolehlah tinggalkan pekerjaan yang gaji yang rendah itu. Ini adalah pilihan kita dan tidak perlu ada rasa kesian simpati kepada majikan lama kerana terpaksa meninggalkan pekerjaan itu. Sebab ini adalah lumrah bagi pekerja, bagi semua orang. Bila dapat tangga gaji yang lebih tinggi, pastinya pekerjaan lama itu mahu ditinggalkan. Jadi inilah yang saya ingin kongsikan tentang kita kena ada passion betul-betul dalam bidang pekerjaan yang kita ingin ceburi. Bukannya bekerja secara terpaksa. Tapi ramai saya dapati, ramai orang yang terdesak, tak ada kerja, kerja secara terpaksa dan tak dapat melakukan kerja itu dengan penuh berkualiti. Contohnya, kalau
seseorang yang terpaksa bekerja, dalam bidang yang dia tak minat, tapi sebenarnya dia nak dapatkan duit semata-mata, dia tak akan dapat melakukan kerja itu dengan baik dan tak akan melakukan pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh. Melainkanlah jika orang tu, benar-benar pakar dalam bidang itu, mahir dalam bidang itu dan, bekerja dalam bidang itu dan dapat gaji sekian-sekian, berapa-berapa, dia akan lakukan kerja itu dengan bersungguh-sungguh sebab itu adalah minat dia. Itu adalah tujuan utama dia nak bekerja dalam bidang tersebut. Jadi itu, yang pertama yang ingin saya kongsikan. Dan yang bahagian kedua, saya ingin kongsikan tentang, perkongsian ini, saya alami sendiri iaitu, tentang guru-guru, rakan-rakan guru saya tak nak sebutlah guru siapa ataupun dekat sekolah mana, tetapi inilah pengalaman yang boleh saya kongsikan kepada semua. Iaitu tentang, guru-guru yang sentiasa, selalu, sering kali merungut, dan, bercakap-cakap belakang apabila mendapat pekerjaan itu, pekerjaan ini. Maksudnya bila seseorang guru itu telah menceburkan diri dalam bidang, pendidikan, sudah pasti pelbagai jenis kerja sampingan mereka terpaksa lakukan. Bukan saja tugas mengajar, tetapi tugas-tugas sampingan tu adalah, package dalam, menjadi seorang guru. Maksudnya, seorang guru pasti melakukan pelbagai tugas-tugas yang lain, tugas-tugas sampingan yang bukan mengajar. Ini adalah satu perkara yang biasa dan, saya dapati pada masa itu mungkin disebabkan saya mempunyai passion yang tinggi untuk menjadi seorang pendidik, saya tidak pun berkira tentang perkara-perkara itu. Tetapi apa yang saya lihat di sekeliling saya, sekeliling circle saya pada masa itu, kalangan-kalangan guru yang, yang senior, yang berpengalaman, berbanding saya yang sangat-sangat junior pada waktu itu, pada masa baru berusia 24 tahun, baru mula tahun pertama mengajar. Saya dapati, satu contoh yang, tidak begitu, baik untuk saya terapkan dalam diri saya, di mana guru-guru mereka sentiasa merungut, dapat kerja tu kerja ni dan ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi mood saya, passion saya untuk menjadi seorang guru. Jadi saya fikir semula, bila saya balik ke rumah saya selalu renung-renungkan, saya fikir, kenapa saya perlu ikut, pemikiran mereka? Walaupun mereka seorang guru yang senior, tapi merungut dengan pelbagai kerja dan tidak kerja secara bersungguh-sungguh, tidak menghasilkan, kualiti kerja pengajaran yang terbaik. Saya, fikirkan, kenapa saya nak ikut macam mereka? Saya ada pendirian saya sendiri, saya ada, cara kerja saya sendiri, saya ada kemahiran kepakaran saya sendiri. Kenapa perlu saya, mengikut circle saya yang majoriti macam tu? Dan saya rasa kadang-kadang rasa pelik. Sepatutnya bila saya masuk satu, alam pekerjaan, circle dalam, organisasi itu sepatutnya memberikan sokongan padu kepada junior-junior yang baru nak bekerja. Sepatutnya memberikan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang pendidik. Bukannya menunjukkan contoh yang, kurang baik untuk dicontohi. Jadi saya fikirkan, bagaimana saya supaya, tidak terikut ikut seperti mereka dan, saya ceritakan perkara ini kepada pengetua dan dalam mesyuarat sekalipun, mesyuarat guru, saya sendiri, mengangkat tangan dan menyuarakan perkara ini dan ramai, kalangan guru-guru yang hanya memandang saya dengan sebelah mata pada masa itu. Sebab saya memandangkan saya seorang guru yang junior yang baru masuk tetapi nak cakap perkara-perkara macam ni. Memanglah saya tak ada pengalaman lagi pada masa itu, baru setahun jagung, baru mengajar. Tapi mereka yang telah berpengalaman, banyak, kenapa perlu tunjukkan kepada junior? Tentang, cara kerja yang malas, cara kerja yang, sambil lewa, banyak merungut itu dan ini. Jadi di manakah keberkatan rezeki, gaji mereka kepada anak isteri mereka? Ini adalah satu perkara yang agak pedas sedikitlah yang ingin saya katakan, yang memang betul-betul berlaku dalam pengalaman saya, bekerja sebagai seorang guru. Jadi saya haraplah, pada masa ini dan pada masa akan datang, saya percaya tidak ada lagi, sekumpulan guru yang seperti ini dan, mereka sentiasa memberikan sokongan padu antara satu sama lain, sentiasa menggalakkan, diri untuk menjadi seorang guru yang terbaik, untuk menjadi seorang pendidik yang terbaik, sentiasa bekerjasama, sentiasa memberikan, tunjuk ajar dan nasihat supaya, satu organisasi, pendidik dapat dicipta, dapat kecemerlangan supaya, kita ni sebagai seorang pendidik, satu sekumpulan, organisasi pendidik, menjadi hebat, sehebat-hebatnya sebagai, pemberi ilmu, penyampai ilmu dan juga sebagai pendidik, pembentuk sasiah, anak-anak bangsa, supaya anak-anak bangsa kita menjadi lebih cemerlang, lebih gemilang, dan terbilang dalam kalangan masyarakat dan bukannya menjadi seorang guru yang terpaksa menjadi cikgu, terpaksa, melakukan kerja itu dan kerja ini, tetapi gaji setiap bulan nak dapat begitu saja. Gaji nak dapat, tapi kerja tak nak buat dengan bersungguh-sungguh.
Di mana keberkatan ini? Sebenarnya saya ingin, persoalkan dan saya rasa fenomena seperti ini, saya harapkan tidak lagi berlaku di mana-mana organisasi, di sekolah-sekolah. Sebab sebagai seorang pendidik, kita mestilah betul-betul ada jiwa seorang pendidik dan ingin membantu anak bangsa tanpa berkira wang ringgit, tenaga dan apa pekerjaan sekalipun yang diberikan kepada kita. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita merungut. Sebab sekali kita menolak, sekali kita merungut, saya pasti seberapa sebahagian rezeki itu tidak akan mendapat keberkatan. Dan saya harap perkara ini tidak lagi berlaku pada masa sekarang dan akan datang. Saya rasa perkongsian ini mungkin menimbulkan uh, mungkin menimbulkan sedikit kurang puas hatilah mana-mana pihak yang mungkin terasa. Tapi saya cakap ini adalah perkara sebenar. Saya tidak akan cakap perkara ini selagi saya tidak ada pengalaman melalui fasa-fasa itu. Dan saya kongsikan ini setelah saya mempunyai pengalaman mengajar selama 22 tahun dan saya nak pastikan guru-guru yang di luar sana benar-benar menjadi seorang guru yang berkualiti kepada anak-anak bangsa. Bukan sekadar makan gaji saja, setiap bulan, hujung bulan dapat gaji, tapi hasil kerja mereka mana? Mana sumbangan mereka? Apa yang mereka hasilkan? Namun begitu, saya tidak menafikan ramai dalam kalangan guru sekarang ini yang sangat-sangat rajin. Saya tengok di media sosial, tanpa berkira masa, wang ringgit, tenaga, buat kerja lebih di sekolah, melakukan pelbagai tugasan sampingan yang menggembirakan pihak pentadbir. Saya rasa seronok sangat, saya rasa syukur sangat-sangat ada orang yang macam tu. Saya teringat dulu saya, macam itulah saya dulu. Saya bukan nak masuk bangkul angkat sendiri, tapi ini adalah hakikat yang perlu dipegang oleh semua pendidik muda terutama sekali untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik yang benar-benar menjiwai tugas, tanggungjawab, peranan, tanggungjawab sebagai seorang guru yang terbaik, guru yang berkualiti, guru yang benar-benar dapat membina insan pada masa akan datang. Insan yang dapat membentuk sebuah masyarakat yang berguna pada bangsa, agama dan negara. Itulah dua topik yang ingin saya kongsikan di sini, iaitu tentang jangan fikir pasal pasal gaji dan apabila mula bekerja dan sentiasa tingkatkan kemahiran kepakaran diri kita dan kedua, jangan merungut apabila kita mendapat pelbagai kerja sebab itu adalah sebenarnya proses dan juga itu adalah merupakan sebagai satu ujian bagi kita. Adakah kita mampu melakukan menyahut ujian itu, melakukan tugasan itu. Ini semua terletak pada diri masing-masing, diri individu. Saya rasa perkongsian ini mungkin dapat membuka mata sesetengah pihak supaya terus mencontohi orang yang lebih berjaya, orang yang lebih pakar dapat menghasilkan banyak kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang besar kepada bangsa, agama dan negara. Sekian perkongsian daripada saya, Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.